Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang loket ni, dia panggil orang yang loket ni ialah orang yang termasuk mereka yang mana mata dia ni tomok. Mata dia tomok, tengok kepada apa yang dia tidak milik, dia tak ada, dia nak. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'alima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hasal wal-hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Amin. Amma ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir ke rumah Allah SWT, tempat yang terbaik, dan waktu subuh kita semaya berjemaah, alhamdulillah. Waktu yang terbaik, waktu pertukaran shift malaikat yang berjaga malam dengan malaikat yang berjaga pada siang hari. Di atas setiap kita ni ada malaikat, dia bertukar shift ketika waktu subuh. Mudah-mudahan ketika mana malaikat yang naik ke atas, turun malaikat yang mengganti malaikat yang naik untuk menjaga kita pada siang hari, untuk mencatat amalan-amalan kita ni. Maka malaikat ni menghantar laporan, diceritakan oleh Nabi, sedangkan Allah SWT amat-amat mengetahui hal keadaan manusia dan sentiasa melihat. Bila mana Allah SWT tanya malaikat, ketika kamu tinggal hamba aku tadi, hamba aku dah buat apa? Malaikat jawab, ya Allah, ketika aku tinggal mereka tengah semaya subuh berjemaah. Maka ketika kamu turun, ketika turun petang kemarin, turun petang ni tengah semaya asar berjemaah. Jadi tuan-tuan semua turun naik yang malaikat ni ketika waktu subuh dan ketika waktu asar. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada pagi ini diterima oleh Allah SWT, semaya sunatnya, semaya fardunya. Dan pada pagi ini kita akan belajar lagi tadabbur surah Al-Hashr, surah yang ke-59, ada 24 ayat, dan kita kena undur balik sedikit ayat yang ke-7. Alhamdulillah. Kita lihat apa yang Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan harta fight. Fight iaitu harta yang tak sama dengan harta ghanimah. Kerana ghanimah ni harta yang dirampas, yang tentera-tentera Islam berjaya dalam peperangan. Setelah berlaku peperangan,
mendapatlah mereka tu harta ghanimah, yang mana setiap peserta ataupun tentera-tentera yang terlibat dapat merasai bersama hak-hak dalam mendapatkan harta ghanimah. Bersalahan dengan harta fight, harta rampasan juga, tetapi nama dia fight ketika mana musuh menyerah diri tanpa berperang, namanya harta fight. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-7, maka harta fight ini bagi Allah, bagi Rasul, bagi walidil qurba, bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Bani Hashimnya, Bani Abdul Muttalibnya, anak yatimnya, orang miskinnya, orang musafirnya. Jadi bagi mereka penduduk Madinah, dia panggil kaum Ansar. Kaum Ansar tidak ada dalam hati mereka rasa kecewa, tak ada. Bahkan hati orang-orang Ansar ni, penduduk asal Madinah ni, mereka rasa seronok bila mana diagihkan harta-harta tersebut kepada orang-orang susah, orang-orang fakir yang berhijrah tinggal kampung, tinggal ternak, tinggal segala-galanya kerana Allah dan Rasul. Maka mereka rasa seronok. Dan dalam ayat yang kita baca kemarin, ayat yang ke-7, kita berhenti di situ. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka ayat ni walaupun kita nampak khusus kepada pembahagian harta fight, dalam orang panggil dalam pembahagian ni Allah khusus ke harta fight. Maknanya apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu maka ambil, dan apa yang ditegah daripada Rasul ini maka kamu hentikan. Maksudnya kamu jangan ambil. Nampaknya khusus kepada harta fight saja, tetapi tidak hanya harta fight. Ahli-ahli tafsir mengatakan bahawasanya walaupun turun mengenai hukum pembahagian harta fight, tetapi ianya mengandungi hukum-hukum yang umum, tak kira lah apa-apa, asalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam izin, benarkan boleh. Hak mana Nabi tidak benarkan, tidak bagi kita buat apa-apa, jangan duk buat, jangan duk langgar. Itu secara umumnya, semua keseluruhan apa-apa perkara, tidak hanya tertentu kepada pembahagian harta fight. Maka terus kita sambung pada pagi ini ayat yang ke-8, sambungan rentetan daripada ayat yang ke-7 tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Juga untuk orang-orang fakir. Mana harta fight ini juga untuk al-fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir yang susah. Fakir ni bukan setakat miskin ni, ini fakir. Fakir ni maksudnya berhajat lebih daripada miskin lagi. Macam mana tak jadi fakir? Tinggal segala-galanya, bisnes semua tinggal, kampung tinggal, saudara mara tinggal, kenderaan tinggal, binatang ternak tinggal, semua harta-harta tinggal. Bawa apa dia? Bawa kain baju RM11. Nak pergi ke mana? Daripada Mekah tinggal pergi ke Madinah, tak ada apa-apa, sebatang kara. Kerana apa? Kerana Allah dan Rasul. Sungguh-sungguh ikhlas. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana mereka ini dikeluarkan daripada perkampungan mereka, tempat tinggal mereka. Siapa dia yang mengeluarkan mereka ni? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy nak bunuh hak mana ikut Muhammad, hak mana ikut Nabi Muhammad di Mekah, mereka ni kita bunuh.
Kita bunuh, kita tak tinggal bakar dah, kita bunuh. Maka arahan daripada Nabi dan Rasul dan Allah Ta'ala Rasul supaya mereka ni berpindah pergi ke Madinah. Ada destinasi yang baik, ada penduduk yang baik, ada manusia yang baik nak menerima. Mari ke Madinah. Maka berhijrahlah mereka. Alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim, dan mereka tinggal harta-harta mereka. Tinggal bukan tak kaya, bukan susah ketika duduk di Mekah, senang lenek. Rumah ada, tanah air ada belaka. Lepas tu jadi susah ni sebab tinggal segala-galanya. Tujuan tinggal tu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah. Tujuannya mereka tinggal ni kenapa? Kerana mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan mereka ialah menolong Allah dan Rasul. Tak apa kita hilang segala-gala, tak apa, kerana Allah SWT dan Rasul. Akhirat Allah Ta'ala ganti lagi. Tu besarnya pengorbanan ni. Kita boleh tentu boleh buat. Mereka yang muhajirin daripada Mekah ke Madinah ni dia panggil kaum mukminin. Dia panggil kaum mukminin ranking pertama. Kelompok pertama mukminin hak paling tinggi sekali muhajirin. Allah Akbar. Yang kedua kaum Ansar, yang mana mereka ni beristeri lebih daripada satu. Mereka ceraikan isteri, tak apa, ambil bagi kepada muhajirin. Muhajirin mari sebatang kara, tak ada pasangan, tak ada bini, ambil bini saya seorang, awak temui hidup. Siapa setakat tu? Kalau kita dak lola dah. Dak lola. Ada dua tak cukup, tambah 3. Orang lain ramai lagi tak bini ke? Dak dia bagi. Besar pengorbanan. Tak ada rumah, tak ada masalah, mari duduk sekali di rumah kita. Kita sediakan bilik, kita sediakan makan minum, kita jaga keselamatan. Allahu Akbar. Hebat. Ni dia panggil dilabelkan Ansar ini, penduduk asal Madinah ni yang membantu muhajirin ni, mereka ni dia panggil kaum mukminin, ranking yang kedua, yang terbaik. Muhajirin ni kenapa terbaik? Sebab dia tinggal segala-galanya. Muhajirin yang terbaik, nombor 2 yang terbaik Ansar. Kenapa Ansar ni terbaik juga? Sebab Ansar ni menerima ikhlas lillahi ta'ala. Menerima, bukan seorang, 100 orang ni muhajirin yang berhijrah dengan bersama Nabi. Mari pun lepas tu bilangan mereka, ada yang ulama yang menyebutkan bilangan mereka ni mencecah 100 orang. Kalau seorang mana sabar, bolehlah pakat cara 100 orang. Hak ni pakat cara, hak ni ambil seorang cara, masya-Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Tujuan mereka berhijrah itu ialah mereka nak menolong Allah SWT dan Rasul. Maknanya membantu agama Allah SWT. Mana Nabi Muhammad berhijrah, Nabi Muhammad berdakwah. Tak ada orang sokong, tak apa kawin sokong. Tak apalah kawin susah pun, siapa kau nak bunuh kawin pun tak apa kawin sokong. Sebab apa? Sebab Nabi di atas kebenaran. Tu pengorbanan mereka ni. Ulaika humus sadiqun. Allah SWT sendiri sebut. Siapa dia? Muhajirin. Ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar ni, bukan main-main. Walaupun al-fuqara, al-muhajirin, walaupun mereka fakir, dikenal sebagai orang muhajirin yang fakir, tetapi Allah Ta'ala kata mereka inilah orang-orang yang benar sebenarnya. Terus ayat yang ke-9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini cerita golongan hal lain pula. Tadi cerita siapa? Cerita lil fuqara il muhajirin. Fakir yang berhijrah, makna muhajirin, orang muhajir yang fakir. Mereka ni siapa muhajirin yang fakir ni? Humus sadiqun. Kita lihat pula kumpulan yang kedua. Dan orang-orang yang telah sedia mendiami kota Madinah dan beriman. Siapa ni? Ni Ansar. Golongan Ansar, penduduk asal Madinah. Sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Kasih sungguh bukan lolok-lolok ni. Terima sungguh, ikhlas sungguh. Terima sungguh terima. Ini Allah Taala cerita ni. Tak ada orang boleh nak menafikan. Kalau dia kata muhajirin apa ni, Ansar ni buat lolok-lolok ya, terima muhajirin. Tak, bukan lolok-lolok ni. Mereka yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tak ada di sebalik, dia panggil apa, ada udang di sebalik mi, tak ada. Memang niat ikhlas sungguh ni. Mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberi kepada mereka orang muhajirin. Tak ada kata dalam hati ni nanti dia apa ni, dia stabil balik, kita klaim balik. Tak ada. Nanti dia senang pula, kita pun tupai dia pula. Tak ada. Ikhlas sungguh. Ini Allah Ta'ala pecahkan rahsia dalam hati mereka ni. Mereka ni memang ikhlas sungguh. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Tu dia. Utamakan muhajirin berbanding dengan siapa? Daripada diri mereka sendiri. Berbanding dengan mereka ni, walaupun mereka berhajat juga harta fight ni, berasa nak juga dah. Mari telitah tak ada sikit abuk, mai kuda seekor tak apa dah. Mari duit kalau dolar boleh $100 tak apa dah. $100 lah ni berapa? 400 lebih. 376. Kalau di Mesir 476. 476. RM470. Boleh $100 dah perang dengan orang putih ni. Contoh. Tak boleh harta fight, rasa nak juga. Orang sekeping tak apa dah. Sahabat hamba baru balik daripada Mesir. Dia pergi ada urusan di sana, tanya dia berapa sekarang ni. Dia kata sekarang ni duit Mesir, kalau kita RM100, duit kita RM100, duit dia sudah RM1,000, 1,000 junai. Berat. Dulu hamba ingat dulu masa hamba mengaji dulu, balik tahun 2001, setelah 23 tahun berlalu, duit kita 300 lebih kurang 300 lebih masa tu. $100, duit dia $900, $100. Sekarang ni jangan duk kira dolar, kira RM. RM kita RM100, dia sudah 1,000. Banyak teruk. Teruk sangat. Teruk, memang teruk sangat. Rumah yang berduduk dulu 300,500 dulu. Sekarang ni rumah sewa tidak 300,500 dah. Tak ada dah 300,500. Harga rumah sewa sekarang ni 7,000, 8,000, 9,000 sebuah rumah. Allahu Akbar. Memang dahsyat lah.
merudung jatuh. Lepas tu harga naik mendadak. Harga aish roti kalau kita roti payah sebutir dulu, harga dia dulu 10 sen. Masa hamba duduk 1 kurs 10 sen dia. Tapi sekarang ni sudah jadi RM1.25 dia. Banyak tu beza tu. Naik bah dulu naik bah di Kehra. Gilah jauh mana pun 25 sen. Jauh mana pun. Sahabat hamba pergi baru ni, dia bagi RM1 Mesir. RM1. Driver terkejut bagi RM1. Dia kata biasa 25 sen, serobok 25 sen. Dia kata tidak dah, sekarang ni dah RM5. Dah RM5. 25 sen. Hamba belajar dulu 25 sen. Masya-Allah. Nak ceritanya bila mana harta faid ini diagih-agihkan kepada muhajirin yang fakir, yang berhajat, anak yatim, apa semua ni, maka mana bahagia penduduk asal Madinah ni, Ansar ni, tetapi mereka suka seronok, kasih, lebih Allah Ta'ala bocorkan apa yang tersirat dalam hati mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Siapa tahap mereka ini mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka sangat-sangat berhajat. Tak tunjuk berhajat tu rasa nak. Perlu tapi tak tunjuk. Korbankan diri. Ni betapa baiknya, ikhlasnya, jujurnya penduduk-penduduk Madinah. Tuan-tuan semua, kalau kita pergi ke Mekah hari ni, kita lihat cara muamalah penduduk Mekah dengan Madinah jauh beza. Kita tengok jauh. PA perangai dia lain. Kita tengok pergi ke Madinah tak kalut. Pesen orang Madinah ni dia tak kalut. Dia relax je. Tetapi kita pergi Mekah tu berabau jengkal lah. Cara dia tu. Dia lain. Sebab itulah penduduk Madinah ini, penduduk asal Madinah dia panggil Ansar ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebut di ujung tu ayat yang ke-9 tu. Sebelum daripada Allah Ta'ala sebut mereka ini, dan Allah Ta'ala sebut, dan barang siapa yang dipelihara daripada kekiran mana, kedekut dirinya, dia Allah Ta'ala jaga. Kalau dia ni dapat jaga diri, Allah Ta'ala jaga dia daripada kikir. Siapa dia ni? Allah Ta'ala jaga ni, wa may yuqashuha nafsihi, iaitu penduduk asal Madinah ni, Ansar. Penduduk Ansar ni Allah Ta'ala sebut apa? Faulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebab apa? Sebab mereka tidak kedekut, tidak bakhil. Harta-harta mereka ni, mereka bagi je kepada muhajirin yang fakir, yang datang daripada Madinah, daripada Mekah. Tak ada apa-apa, mereka bantu sebantu-bantunya. Inilah Allah Ta'ala sebut mereka ni orang-orang yang berjaya. Inilah dia panggil kaum mukminin yang kedua. Selepas daripada yang pertama tadi muhajirin, yang kedua ni Ansar. Lepas tu kaum mukminin yang ketiga, siapa dia? Dalam ayat yang seterusnya, kita akan lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-10. Sebelum daripada kita lihat ayat yang ke-10, kita lihat dulu kata Ibn Umar. Ibn Umar sebut, bukanlah, dia kata, ni Abdullah bin Umar, digelaran dia Ibn Umar. Ibn Umar sebut, loket kedekut bakhil ni bukanlah orang yang dia menahan harta dia, tak sibui kedekut harta saja, iaitu orang yang loket ni, dia panggil orang yang loket ni ialah orang yang termasuk mereka yang mana mata dia ni tomok. Mata dia tomok, tengok kepada apa yang dia tidak milik, dia tak ada, dia nak. Tu dia panggil termasuk dalam kategori loket. Kedekut, bakhil, kikir. Bukan setakat
dia tak sebagi harta dia tengok harta orang tu dia nak. Sedangkan dia ada dah. Itu termasuk dalam kikir. Ni disebut oleh Allah Ta'ala, wa may yuqashuha nafsi. Siapa dia yang dipelihara daripada kikirnya, kedekutnya, bakhilnya. Bukan bakhil tak sebagi harta dia saja, bahkan dia nampak harta orang tu dia nak. Maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Maka disebut juga di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, menasihatkan kita sebagai orang mukmin, ittaqusyuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu kena takut kepada perangai kedekut, kikir, bakhil. Siapa kau Piramli buat cerita Haji Bakhil? Piramli buat cerita Haji Bakhil. Memang bakhil-bakhil sungguh. Piramli buat cerita tu hok realiti. Sebab tu bila kita tengok cerita dia tak puas. Tengoklah 10 kali cerita pun tak puas. Sebab realiti berlaku. Banyak realiti hok berlaku pada hari ni. Macam seolah-olah cerita-cerita hok dia buat tu, dia panggil macam seolah-olah dia tahu. Macam seolah-olah tapi tidak tahu kebetulan. Jadi tuan-tuan semua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat, ittaqusyuh. Jaga diri kamu daripada sifat kikir, kedekut, jaga. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kerana sifat kikir, kedekut, bakhil ini puncanya mereka terdahulu itu binasa. Binasa sebab kikirnya. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan bila mana mereka ini kikir, didorong mereka supaya menumpahkan darah. Menumpahkan darah mereka, berbunuh-bunuhan, dan juga supaya menghalalkan apa yang haram atas mereka. Oleh kerana kita tengok cerita Robin Hood, cerita orang putih buat cerita Robin Hood. Kenapa Robin Hood tu dia nak marah sangat ke raja? Sebab raja tak sebagi kekayaan. Maka Robin Hood ni dia ambil pendekatan, dia jadi hero. Dia pun masalah istana dia curi. Dia curi harta-harta raja. Dia pun waktu ambil mari, dia wis apa? Dia bagi kepada orang susah. Itu cerita Robin Hood. Jadi punca daripada kikir, kedekut ni, orang-orang kaya, bakhil dan sebagainya, menyebabkan orang-orang miskin ni mungkin boleh jadi yang berhajat dan sebagainya, dia panggil dia tembak lawan. Dia tak kira dah, baru ni dekat rumah hamba baru ni. Nak cerita ni hok tidak patut berlaku, tetapi berlaku, tidak disangka-sangka. Pukul 3 pagi balik jual suami isteri. Minta maaf lah kalau mau sebut ni. Tapi bahayalah. Zaman hari ni bahaya, tidak selamat. Kalau pakai gelar tu bersaja balik ni, bersaja balik ni, besar. Besarnya. Kalau pakai tudung tu, tudung duk dalam, gelar apa ni, loket duk luar ni, rata. Takut orang tak tahu kita ada emas banyak. Bahaya. Sebab kita tak tahu. Pukul 3 pagi dia tunggu kereta dengan suami nak masuk dalam rumah, mai pistol atas dahi. Pistol atas dahi. Bukan setakat hok duk tangan, hok dalam rumah tu lagi 100,000. Hok duk tangan dia 100,000, habis 200,000. Trauma. Allahu akbar. Nak cerita ni. Jadi tuan-tuan semua, kita duduk dalam keadaan kalau Islam tidak memerintah, maka selama itulah negeri-negara tidak aman. Sebab Islam ni bila memerintah, dia akan aman dunia ni. Maka tuan-tuan semua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada sifat kikir, kerana kikir ini bila kita kedekut apa semua ni, jadi menimbulkan banyak perkara yang negatif. Baik, terus kepada ayat yang ke-10. InsyaAllah kita masuk ayat ke-10, iaitu kumpulan yang ketiga, mukminin yang ketiga. Siapa mukminin yang ketiga? Kalau yang pertama, kategori yang pertama iaitu muhajirin, yang kedua ansar, yang ketiga ni kumpulan mukminin yang terbaik selepas daripada muhajirin ansar
Yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ayat yang ke-10 Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Hashr, dan orang-orang yang datang kemudian sesudah mereka, sesudah siapa? Muhajirin Ansar. Ayat ni kita baca ni ketika semaya jenazah kan. Selepas takbir yang keempat tu kita baca ayat ni. Ada yang baca, ada yang tak baca. Tak apalah tak baca tu. Mereka berdoa, siapa? Kumpulan mukminin yang ketiga ni. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampun dosa kami, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau biarkan kedengkian berada di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau penyantun lagi Maha Penyayang. Ni ghillan ni ghillan. Dia doa ni dia panggil, yang dimaksudkan golongan kaum mukminin yang ketiga yang berdoa ni walladzina ja'u min ba'dihim, mereka yang datang selepas Muhajirin Ansar ni, hum yaqulun, mereka berdoa pada Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampun dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah mendahului kami. Siapa? Muhajirin Ansar. Jadi mereka ni yang ketiga. Siapa dia mereka ini? Mereka ini ialah para tabi'in. Tabi'in maknanya yang mengiringi sahabat. Sahabat ni orang sempat berjumpa bersama Nabi, jadi dia panggil sahabat. Selepas mereka tu tabi'in, generasi selepas itu. Selepas tabi'in dia panggil tabi'in. Hak ni yang dimaksudkan walladzina ja'u min ba'dihim ni, Allah SWT firmankan ni, maka mereka inilah tabi'in, pengikut kepada sahabat. Jadi mereka berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzi, jangan kamu jadikan dalam hati kami dia ada ghillan. Ghillan ni maknanya tak puas hati. Kedengkian, rasa tak puas hati. Ghillan, tengok orang lebih pada kita, sudah tak puas hati. Tengok orang pandai pada kita, sudah tak puas hati. Tengok orang kaya pada kita, sudah tak puas hati selalu. Kenapa jadi gitu? Tu dia panggil khawatir asyayatin, bisikan syaitan, hawa nafsu. Hamba pun heran juga bila kita dengar orang-orang menega. Bila orang menega ada selalu hak deki, maju sikit sudah. Sudah kita heran sungguh. Macam-macam lah. Hak ni mari khianat, hak ni mari tabur, hak ni mari calik. Dia panggil tu sebab ada ghillan. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila Allah Ta'ala masukkan ahli syurga dalam syurga, masuk ke ahli syurga, duduk dalam syurga, semua ahli syurga ni mukanya, Nabi SAW sebut muka dia, mereka ini seperti muka Nabi Yusuf AS. Comel. Ahli syurga ni sekata, sama handsome semua, sama comel semua. Hati lembut seperti mana hati Nabi Ayyub AS. Dan Allah Ta'ala sebut wa naza'na ma fi qulubihim, wa naza'na ma fi qulubihim ghillan lilladzi, wa kami cabut
dalam hati mereka ini perasaan tak puas hati, deki. Demo syurga demo luah, syurga kawin kecil, nanti kawin khianat demo. Tak ada. Warna ya Allah, hak tu syurga besar, kita syurga kecil, kita syurga di bawah, orang syurga di atas. Apa ya Allah? Tak ada. Benda tu tak wujud. Sebab Allah Taala sebut wa naza'na ma fi qulubihim. Kami cabut apa yang ada dalam hati mereka. Min ghillin. Daripada apa ni perasaan min ghillin. Min ghillin rasa tak puas hati, rasa deki. Min ghillin. Jadi mereka ni bila duduk dalam syurga ikhwanan. Jadi saudara mara, jadi adik-beradik belaka. Suka seronok, berpuas hati semua. Walaupun hak ni syurga tidak besar, hak ni syurga besar, hak ni syurga di bawah, hak ni syurga di atas. Satu-satu syurga seperti mana duduk di atas bumi melihat bintang di langit. Klik. Tu syurga hak atas. Hak syurga di bawah, ahli syurga di bawah melihat syurga di atas tingginya. Seperti mana duduk di bumi ni kita melihat bintang di langit. Tu. Tak ada rasa nak jealous, nak deki apa semua tak ada. Jadi tuan-tuan semua, inilah di antaranya Allah SWT sebut mereka tabi'in ini digezek dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, sentiasa mereka ni berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah ampun dosa kami dan dosa saudara-saudara mara kami yang mana mendahului kami. Iaitu siapa dia? Muhajirin Ansar. Dan jangan kamu jadikan di dalam hati kami ni rasa dengki, tak puas hati bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau penyantun lagi maha penyayang. Inilah kehebatannya orang panggil orang-orang yang terdahulu. Maka tuan-tuan semua, kita pun orang yang terkemudian ni, yang berada di akhir zaman ni pun kena buatlah perasaan-perasaan ni. Dan kita sebelum daripada kita mati ni, biar kita ni tidak ada orang panggil qaid, tidak ada ikatan masalah, tidak ada masalah dengan siapa-siapa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selesaikan masalah-masalah kita di atas muka dunia ni, insya-Allah, sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat yang ke-11 nanti pada hari Isnin, insya-Allah. Jadi yang bahasa sekolah terdula mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ni mendapat pahala ganjaran yang hebat daripada Allah SWT, insya-Allah, walaupun kita duduk hanya sekejap saja. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.